26 Februari anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Pengundian awal PRK Don Semenyih bermula. Insiden feri ke Langkawi terbakar, bomba akan lakukan siasatan forensik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan melakukan siasatan forensik ke atas feri Dragon Star 1 yang terbakar di Langkawi semalam bagi mengelakkan kejadian sama berulang, selain meminta penjelasan daripada pengusaha feri mengenai langkah keselamatan dan prosedur kecemasan yang dilaksanakan oleh kru feri terbabit ketika insiden. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Persiaran Putra Langkawi, penolong penguasa bomba Muhammad Syukri Ahmad Husaini, pihaknya berharap siasatan akan dapat diselesaikan secepat mungkin kerana insiden itu membabitkan feri dan penumpang lain serta nama baik Pulau Lagenda Langkawi. Dalam kejadian jam 2.50 petang semalam, jelasnya tiada kehilangan nyawa atau kecederaan parah berlaku kepada penumpang, kemungkinan kerana jumlah penumpang yang agak sedikit. Namun langkah kecemasan dan prosedur keselamatan perlu dipertingkatkan bagi mengelak bencana yang lebih besar. Sementara itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Wilayah Utara mengesahkan 46 daripada 52 penumpang feri terbabit dihantar pulang ke jeti Kuala Perlis. Timbalan Pengarah Operasi APMM Kedah dan Perlis, Kapten Zulinda Ramli berkata, pihaknya juga meminta semua mangsa segera membuat laporan polis bagi memudahkan taksiran jumlah kerugian dialami mereka. Kita dah menghantar penumpang-penumpang yang nak balik ke Kuala Perlis dengan feri jam 6 petang dengan bantuan charter daripada pejabat YB Yang Amat Berhormat Parlimen. So ada 4 orang yang tinggal di Langkawi dan mereka juga diberi penginapan di Hotel Adia dan akan pulang pada esok hari lah. So saya berharap mangsa-mangsa yang terlibat dengan feri kejadian feri terbakar pada hari ini membuat laporan polis lah untuk kita tengok anggaran kos kerugian. Ujarnya mangsa terbabit 22 penumpang lelaki dan 24 wanita, 3 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Katanya selain 2 penumpang, seorang lagi anak kapal turut dikejarkan ke Hospital Langkawi akibat sesak nafas. Kebakaran feri Dragon Star 1 menyebabkan 80% kapal berkenaan rentung dan ia dipercayai bermula dari bilik enjin. Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don N24 Semenyih. Proses pengundian awal berlangsung hari ini dengan 858 anggota keselamatan dan pasangan mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan untuk berkongsi perkembangan lanjut, kita bersama Mas Zarif Zafri Abdul Aziz di Pusat Mengundi di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Silakan Zarif. Baik, terima kasih Asrul. Baik, pilihan raya kecil Don Dewan Undangan Negeri N24 Semenyih, di mana hari ini seramai 858 orang daripada keseluruhan 951 orang yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi awal. Dan manakala bakinya iaitu 93 orang daripadanya yang terdiri daripada anggota polis pasukan gerakan AM PGA telah pun mengundi secara pos. Baik, ketika ini saya berada di hadapan pusat mengundi di Discrest Room Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang, dan di lokasi ini sahaja seramai 97 orang anggota serta pasangan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi awal. Dan pengundian ini akan berlangsung sehingga jam 2 petang ini, dan menurut SPR sebentar tadi, kini sudah pun 50% daripada pengundi sudah pun keluar untuk mengundi. Dan kalau anda boleh lihat di belakang saya yang anda boleh saksikan, pegawai anggota sudah pun beratur sejak jam 7.30 pagi tadi untuk menunggu giliran untuk mengundi, dan juga dan dipenuhi juga dengan pegawai SPR dan juga petugas media yang bertugas. Dan selain di lokasi ini, satu lagi di lokasi di pusat mengundi di Dewan Serbaguna Batalion 4 PGA Semenyih. Baik, proses pengundian awal ini juga akan
disaksikan oleh setiap ejen calon yang bertanding bagi PRK DUN sebenarnya ini, dan di samping itu juga pemerhati pilihan raya daripada wakil organisasi serta pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dilantik oleh SPR akan menyaksikan dan mengikuti proses pengundian yang berlangsung ini. Baik, turut hadir kira-kira jam 8.55 pagi tadi adalah pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR iaitu Azhar Azizan Harun bagi meninjau proses ini, dan hadir juga bagi meninjau keadaan iaitu Ketua Polis Selangor Datuk Mazlan Mansor yang tiba sekitar jam 9.15 pagi tadi, dan calon bebas Kuan Chi Heng juga hadir kira-kira jam 8.45 pagi tadi bagi melihat proses awal ini. Baik, untuk makluman semua, setelah proses ini, pengundian ini selesai, kertas-kertas undi ataupun kotak-kotak undi akan disimpan di lokal-lokal polis dan akan dikira pada 2 Mac nanti di hadapan oleh ejen-ejen calon masing-masing. Baik, saya kira itu saja laporan saya buat masa ini. Di sini kita akan ke Dewan Serbaguna Batalion 4 PJA Semenyih oleh Syirah. Baik, silakan Syirah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Zarif. Jika tadi Zarif berada di pusat mengundi di Scratch Room, saya pula berada di Dewan Serbaguna Batalion 4 PJA Semenyih sempena dengan hari pengundian awal PRK N24 Semenyih. Baik, di Dewan Serbaguna ini seramai 761 anggota PJA dan pasangan masing-masing dijadual untuk membuang undi dan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Untuk pengetahuan penonton buletin pagi, pusat pengundian di Camp Batalion 4 ini telah pun dibuka jam 8 pagi tadi dan akan dibuka sehingga jam 5 petang. Baik, sedikit suasana yang ingin saya kongsikan di sekitar pusat mengundi ini. Seawal jam 8 pagi tadi kita dapat lihat anggota PJA lengkap beruniform telah pun berbaris untuk menunggu giliran untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing, dan sedikit keadaan cuaca di sini, di mana keadaan cuaca di sini sangat-sangat baik, dan kita berharap agar keadaan cuaca ini kekal bagi sama-sama melancarkan lagi proses pengundian awal PRK N24 Semenyih ini. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Untuk itu kita kembali bersama Asrul di Sri Pentas. Asrul, silakan. Terima kasih Syaira dan Zarif dengan perkembangan itu tadi langsung dari Semenyih. Kita ke laporan seterusnya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melancarkan proses kelulusan permohonan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Pasukan berkenaan membabitkan beberapa agensi kerajaan, dijangka bermula bulan depan dan berakhir Julai ini. Memetik kenyataan kementerian, penubuhan pasukan itu bagi menyelesaikan isu kelewatan proses kelulusan permohonan yang direkodkan sejak tahun lalu hingga kini. Ia diharap berupaya menyelesaikan kesemua 3,727 permohonan dalam tempoh 4 bulan. Beberapa agensi kerajaan yang akan dijemput untuk bekerjasama antaranya Jabatan Imigresen dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Program MM2H dilaksanakan bagi menarik warga asing dengan keupayaan kewangan bagi menjadikan Malaysia sebagai destinasi persaraan mereka. Setakat ini, 894 permohonan dikemukakan ke Kementerian Dalam Negeri, tidak termasuk 668 permohonan baru untuk tahun ini. Sejak dimulakan pada 2002, program berkenaan menerima permohonan dari pelbagai negara termasuk China, Jepun, Korea Selatan dan United Kingdom. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan mengenal pasti perniagaan kebolehpasaran untuk mempamerkan produk mereka di Pusat Pameran Makanan Import di China. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pusat itu akan menjadi platform lonjakan kepada jenama Malaysia untuk menembusi pasaran negara tembok besar itu. Saya optimis bahawa signing ceremony antara B2B ini bukan satu seremonial biasa, ya, tetapi ini adalah satu MOU yang menjanjikan take off dalam masa yang terdekat, ya. Dan kerana itu saya anggap sebagai acara petang ini sebagai sangat produktif.
Beliau berkata demikian selepas dialog mengenai peluang pasaran makanan Cina ASEAN yang dihadiri wakil kerajaan dan perniagaan dari Malaysia di Shanghai. Presiden Persatuan Perusahaan Perdagangan Koperasi Cina, Hao Yanling, mempelawa pihak Malaysia untuk menyertai ekspo berkenaan. Selepas sesi dialog, Sunshine Wholesale Mart Sdn Berhad dari Pulau Pinang menandatangani memorandum persefahaman dengan Persatuan Terbabit untuk memudahkan ekspor dan pengedaran produk Malaysia ke seluruh China. Di Pulau Pinang, sebuah premis perniagaan barangan tiruan di Pusat Beli Belah Bukit Jambul diserbu untuk kali ketiga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. 1,369 kasut pelbagai jenama ciplak dirampas dengan jumlah keseluruhan mencecah RM68,450. Menurut pengarah KPDN-KK Negeri Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar, kedai berkenaan pertama kali diserbu pada bulan Ogos tahun lalu, diikuti serbuan kedua pada bulan Disember. Pemilik kedai dikompaun sebanyak RM5,000 namun masih meneruskan perniagaan dengan barang tiruan. Susulan aduan orang awam, serbuan ketiga dilakukan jam 12 tengah hari semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(2)(B) Akta Perihal Dagangan 2011 dan boleh dikenakan denda sebanyak RM15,000 bagi setiap unit barangan bagi kesalahan pertama dan kedua dan penjara tidak melebihi 3 tahun. Berselindung di sebalik butik pakaian, cubaan sebuah pusat urut mengaburi mata pihak berkuasa gagal apabila digempur operasi banteras aktiviti haram di Jalan Kuchai Lama Ibu Negara semalam. 8 wanita ditahan membabitkan warga Vietnam dan tempatan disyaki menawarkan perkhidmatan seks. Dan hasil serbuan daripada salah satu permis, kita dapati ada warga Vietnam, 5 warga Vietnam dan 3 warga Malaysia yang bekerja sebagai kita anggap sebagai pelayan seks lah kepada permis-permis rumah urut. Dan ke-8 permis ni kita buat pemotongan bekalan air dan kita lumpuhkan sepenuhnya. 8 wanita yang ditahan berusia lingkungan 22 hingga 30 tahun, manakala 5 rakyat Vietnam tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Premis terbabit pernah diserbu 2 kali sebelum ini. Opsbah 2.0 disertai 132 pegawai dan anggota termasuk polis dan imigresen. Lembaga Zakat Selangor LZS menanggung kos pembedahan seorang kanak-kanak perempuan yang melecur teruk akibat terkena sambal popiah basah yang mendidih di rumah ibu saudaranya di Bandar Tasik Puteri Rawang 7 Februari lalu. Ketua Pegawai Penyelarasnya Abdul Basit Hamid berkata, bantuan kepada mangsa Azalia Hani Abdul Rahim 5 tahun akan disalurkan sehingga keadaannya pulih sepenuhnya. Agak prihatin dan komited seperti yang kita lakukan selalu, dan apa yang kami lakukan adalah menyumbang atau membantu keluarga adik Azilah ni dengan menanggung seluruh kos rawatan beliau dan juga pembelanjaan yang diperlukan oleh keluarga sehingga adik Azalia ni pulih sepenuhnya. Tambahnya, bantuan disalurkan melalui tabung kebajikan pesakit zakat Selangor dengan bantuan pertama berjumlah RM20,000 bagi pembedahan membuang kulit mati. Peruntukan lain termasuk bantuan kecemasan tunai sebanyak RM500 kepada ibunya Zalida Syohana Ahmad Tamam bagi meringankan bebannya berulang alik ke hospital. Pemantauan akan dilakukan dan bantuan zakat lain akan disalurkan berdasarkan kepada keperluan. Abdul Basit ditemui media selepas mengadakan pertemuan dengan ibu mangsa di Hospital Sungai Buloh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pembayar zakat di Selangor dan terima kasih. Belon udara panas berbentuk iglu bercahaya yang direka menggunakan bahan kitar semula seperti belon udara panas terpakai akan menjadi tarikan terbaru Fiesta Belon Udara Panas Antarabangsa Putrajaya ke-10. Fiesta itu bakal berlangsung pada musim cuti persekolahan dari 28 hingga 31 Mac di Presin 2 Putrajaya. Majlis pengumuman penaja dan juruterbang Belon Udara Panas Putrajaya diadakan semalam. Lebih 20 belon udara panas akan dikendalikan juruterbang antarabangsa dari 14 negara sepanjang fiesta berkenaan. Acara Night Glow bakal dikembalikan apabila belon udara panas dinyalakan serentak mengikut iringan muzik dan pertunjukan bunga api. Fiesta dijangka dihadiri 300,000 pengunjung. Kita ke laporan antarabangsa. 3 suri rumah ditangkap berhubung video atas talian yang mendakwa Presiden Joko Widodo akan mengharamkan solat dan membolehkan perkahwinan sejenis di negara itu jika terpilih semula.
Menjelang pilihan raya Presiden April ini, Jokowi sering mempertahankan diri berhubung tuduhan mengenai latar belakang agamanya. Video itu yang dikongsi ribuan kali menunjukkan dua wanita bertudung memberitahu seorang lelaki bahawa Jokowi akan mengharamkan azan. Mereka juga mendakwa Jokowi akan memaksa wanita menanggalkan tudung di khalayak ramai dan membolehkan perkahwinan sesama jenis. 3 wanita yang dikaitkan dengan video itu ditahan oleh polis Jawa Tengah berhubung dakwaan mereka menyebarkan maklumat salah. Jika disabitkan, mereka berhadapan hukuman penjara 6 tahun kerana menyebarkan ucapan kebencian dan melanggar Undang-Undang Maklumat Elektronik. 12 anggota tentera setia kepada Presiden Yaman dalam buangan Abid Rabu Mansur Hadi maut dalam serangan peluru berpandu dilancarkan pemberontak ke arah bahagian selatan sempadan Arab Saudi. 60 lagi dilaporkan cedera dalam serangan mensasarkan sebuah pasar popular berhampiran kawasan lintasan sempadan Al-Buqa petang semalam waktu tempatan. Mangsa yang cedera dikejarkan ke sebuah hospital di wilayah Najran. Brigad Kelima Angkatan Bersenjata Yaman ditempatkan di Al-Buqa yang merupakan kubu kuat pemberontak Houthi di wilayah Sa'ada. Perang saudara yang berlanjutan selama 4 tahun di Yaman meragut berpuluh ribu nyawa, kebanyakannya orang awam. Ia juga menyebabkan 3 juta orang kehilangan tempat tinggal dan kini diancam kebuluran. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe mengesahkan keputusan pengundian semula tidak akan menjejaskan penempatan semula pangkalan tentera Amerika Syarikat di Okinawa. Kenyataan Abe dibuat selepas pengundi di Okinawa menolak rancangan penempatan semula susulan pungutan suara pada hujung minggu lalu. Sebanyak 72% pengundi menentang langkah itu dengan 19% lagi menyokong daripada 52% yang layak mengundi. Abe berkata beliau menerima keputusan itu dan akan cuba meminta penduduk Okinawa memahami keputusan beliau meneruskan cadangan pemindahan itu. Okinawa menyumbang kurang daripada 1% daripada jumlah keseluruhan kawasan tanah Jepun, namun ia menempatkan kira-kira 47,000 tentera Amerika Syarikat. Kehadiran tentera negara Uncle Sam itu mengecewakan penduduk tempatan ditambah dengan masalah bunyi bising, kemalangan dan jenayah membabitkan penduduk di kawasan pangkalan tentera. Sukan kami mulakan dahulu dengan kejohanan olahraga para dunia di Emiria Arab Bersatu UAE. Atlet olahraga para negara Afiq Ali Hanafiah berjaya mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa apabila memenangi pingat emas dalam acara 100 meter semalam. Afiq 25 tahun mengungguli acara 100 meter T11-12 lepas mencatat 11.48 saat di trek Dubai Club Stadium UAE. Walaupun masa itu masih belum cukup untuk mengatasi catatan terbaiknya 11.20 saat yang direkodkan pada peringkat saringan di Sukan Commonwealth Gold Coast lalu, catatan itu sudah cukup meninggalkan pelari pilihan dari Jepun Shunya Yamaji yang memenangi pingat perak yang ketinggalan 0.15 saat dan Luis Goncalves dari Sweden berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat masa 11.73 saat. Sebagai rekod ini kejayaan pertama Malaysia dalam acara 100 meter T11-12. Sebelum ini, Afiq pernah mengharumkan nama negara apabila memenangi pingat gangsa di Sukan Commonwealth 2018 dalam acara sama, selain memenangi emas di Sukan Si Para Kuala Lumpur pada 2017. Bekas Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Ahmad Faizal Mat Ramli dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN yang baru. Pengumuman pelantikan Ahmad Faizal itu dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam media sosial rasmi Instagram Kementerian Belia dan Sukan. Ahmad Faizal 41 tahun menggantikan Dr. Muhammad Khairi Zawi yang memendekkan tempoh kontraknya pada 30 November 2018. Menurut Syed Saddiq, pelantikan itu adalah melalui proses secara terbuka dengan sesiapa sahaja boleh menghantar permohonan untuk mengisi kekosongan jawatan terbabit. Beliau mempunyai pengalaman selama 18 tahun dalam bidang pengurusan dan berkelulusan ijazah sarjana pengurusan sukan dari Florida State University. Selain pernah menjawat jawatan sebagai Setiausaha Agung Majlis Kebajikan dan Sukan, anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksak dan memiliki lesen Jurulatih Futsal Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Tahap 1. Bekas penjaga gol skuad bola sepak kebangsaan era 60 dan 70-an, Awang Esa meninggal dunia semalam di kediamannya di Kota Baru, Kelantan. Awang menghembuskan nafas terakhir pada jam 4 pagi di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian akibat penyakit kanser yang dihidapinya sejak tahun lalu.
Allahyarham Awang Esa 72 tahun dimasukkan ke hospital beberapa hari lalu susulan menghadapi masalah sakit tulang belakang sejak September lalu. Bagaimanapun doktor mengesahkan Allahyarham menghidap penyakit barah tahap 4 yang menyebabkan beliau tidak mampu bangun dan hanya terlantar di katil. Ayah saya start sakit pada bulan 9 tahun lepas dan dia masukkan ke hospital beberapa kali sehingga akhir bulan 12 baru ni sebulan lebih berada di HUSM dan doktor mengesahkan beliau ada kanser. Allahyarham Awang Esa dilahirkan di Kampung Telipot, Kota Baru pada 26 Februari 1947 dan bakal menyambut hari lahirnya hari ini. Beliau beraksi bersama Kelantan dari tahun 1964 hingga tahun 1967 selain mewakili skuad kebangsaan dari tahun 1969 hingga 1972. Arwah ini penglibatan dia daripada dalam bola sepak ni begitu lama lah. Sejak sebagai pemain sehinggalah melibatkan diri dalam peringkat persatuan dan beliau sememangnya apa yang saya perhatikan bola sepak tak pernah hilang daripada beliau lah. Kenang dia selalu bergurau saya, mana juga saya main kalau kasar sikit selalu asuh. Ya beliau ni seorang pesabar lah. Apa-apa kita tegur dia ingat cara goalkeeper main macam mana. Allahyarham Awang meninggalkan isteri dan 4 anak disemandikan di tanah perkuburan Islam Bonggol, Pantai Cahaya Bulan semalam. Salam takziah diucapkan dan berita itu mengakhiri buletin pagi hari ini. Terus ikuti buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.